Hai semua, Assalamualaikum. Selamat kembali bersama kami di Aktif Kemahiran Sukan. Dan seperti biasa, kita akan teruskan dengan perkongsian sukan-sukan yang akan kami perkenalkan satu persatu. Kalau sebelum ini dengan sukan kriket, kemudian kita belajar berlari di sukan olahraga. Dan kali ini bersama dengan saya, Hani Miswan, untuk kita bawakan sukan seterusnya. Jadi saya rasa awak semua dah tahulah bila kita berada di stadium hoki ni, sukan yang akan kita perkenalkan adalah sukan hoki. Jadi nak tahu macam mana asas permainan kemahiran sukan hoki ini, teruskan bersama dengan kami dan terus kekal aktif di Didik TV. Jom. Okey, kita dah bersama dengan tenaga pengajarnya dan juga dengan dua pelajar yang akan bersama dengan kita. Jadi ini adalah sukan hoki dan kita perkenalkan, dan saya sangat berbesar hati untuk bersama dengan Coach Sukri yang juga merupakan bekas pemain kebangsaan dan baru saja menjuarai sebuah kejohanan tempatan. Coach, sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, mungkin adik-adik yang tak kenal ni boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Coach. Okey, kepada adik-adik di luar sana, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Coach Sukri Abdul Muttalib, bekas pemain hoki kebangsaan dan kini berkhidmat sebagai jurulatih di Sekolah Sukan Bukit Jalil sepenuh masa. Jadi seorang cikgu jugalah. Ya. Dan ini orang yang tepat untuk berbicara mengenai kemahiran asas sukan hoki. Episod pertama kita nak belajar apa, Coach? Okey, pada episod pertama kita nak belajar berkaitan kemahiran menolak dan menahan. Okey, kemahiran asal dalam sukan hoki. Okey, baik, dan itu yang akan dilakukan. Dan seperti biasa, Coach, sebelum buat apa-apa kita perlu memanaskan badan terlebih dahulu. Jadi saya tinggalkan kepada Coach Sukri dan anak-anak buahnya untuk sukan hoki. Jom. Okey, sebelum memulakan aktiviti kemahiran, kita akan melakukan aktiviti regangan untuk mengelakkan daripada kecederaan berlaku. Okey, untuk aktiviti pertama ataupun exercise pertama, apa yang kita akan lakukan adalah lunges twist. Okey, lunges twist adalah begini, di mana kaki kanan kita turunkan ke hadapan dan twistkan badan sebelah kanan dan ke kiri. Okey, kemudian kita patah balik ke belakang. Dalam keadaan normal, kita ulang kaki sebelah kiri pula ke hadapan, dibengkokkan lutut kanan dan twistkan badan sebelah kiri dan ke kanan. Okey. Lakukan aktiviti ini berulang kali. 15 hingga ke 20 saat. Okey, kalau adik-adik sudah bersedia, kita boleh mulakan exercise kita yang pertama sekarang. Okey, ready, go. Lunges. Okey, twist right and left together. Okey, untuk exercise kedua, regangan, kita akan buat alternate toe touch. Okey, alternate toe touch lebih memfokuskan untuk di bahagian hamstring dan juga kita punya hip. Okey, contoh pertama saya akan buat, adik-adik tengok betul-betul. Okey, kaki kanan lurus, badan ke hadapan dan kaki kiri lurus ke belakang. Tangan kiri perlu menyentuh bahagian ibu jari. Okey, kemudian sebelah kiri pula kita tukar. Kaki kanan lurus belakang, tangan kanan menyentuh kaki kiri. Okey, kita lakukan berulang kali. Okey,
Saya buat lakuan sekali lagi dalam keadaan lebih laju. Okey. Perhatikan betul-betul. Tangan kiri menyentuh kaki kanan. Step ke belakang. Kemudian tangan kanan menyentuh kaki kiri. Okey. Kita akan lakukan bersama-sama di rumah dan juga di padang. Alright? Okey, ready? Go. Okey, tangan kanan sentuh kaki kiri. Okey, buat slowly, jangan terlampau laju. Itu adalah aktiviti untuk exercise kedua. Okey, bersama saya adalah sebatang kayu hoki. Saya nak memperkenalkan anatomi kayu hoki. Kayu hoki ada permukaan hadapan dan juga belakang. Okey, ini sisi dia lah. Sisi dia, sisi depan dan sisi belakang. Kemudian di sini adalah tempat pemegang bahagian atas. Okey, dan secara umumnya juga kita akan sebagai pemain hoki kita akan balut bahagian pemegang. Kerana nak mengelakkan daripada licin ataupun sebagainya, kita terlepas kayu ke semasa bermain, so kita perlu balut bahagian pemegang kayu atas ni kerana kita akan lebih banyak pegang di bahagian atas berbanding di bahagian bawah. Okey, bahagian depan adalah permukaan yang boleh dimainkan. Okey, kalau di bahagian belakang akan foul ataupun tidak dibenarkan dalam sukan hoki. Dan bahagian sisi sebelah dalam boleh dimainkan. Selalunya bahagian sisi dalam ni pemain-pemain akan membuat pukulan kilas. Okey, sama ada untuk menjaringkan gol ataupun menghantar bola kepada rakan. Okey, melalui pukulan kilas di bahagian sisi kayu hoki. Dan di bahagian sisi belakang ni tidak dibenarkan. Okey, kerana di sini lebih berbahaya. Kalau kita pukul macam ni, kita buka, bola lebih senang untuk naik dan membahayakan opponent di hadapan ataupun rakan di hadapan. Okey. Dan ini adalah bahagian kepala kayu. Okey, kepala kayu pun ada pelbagai jenis, ada yang hook, ada yang medium. So terpulang kepada pemain mengikut cita rasa yang mana mereka nak pilih. Dan di bahagian belakang ni pun tidak boleh dimainkan, akan foul ataupun dipersalahkan semasa dalam perlawanan. Okey, yang terakhir sekali adalah di bahagian atas lah. Bahagian atas ni berapa ukuran kayu tu, berapa panjang ukuran kayu, itu sahaja. Okey, untuk kemahiran pertama kita akan lakukan pada hari ini dalam sukan hoki ataupun perkara asal dalam sukan hoki adalah menolak. Okey. Untuk ansur maju yang pertama haruslah berada dalam keadaan sisi untuk menolak. Okey. Di mana kita perlu bengkokkan sedikit lutut. Okey, bengkokkan sedikit dan bahu ke arah sasaran. Sasaran bola yang kita nak hantar kepada rakan kita, okey. Dan kalau boleh kurang bongkokkan bahagian badan. Kerana saya takut bila kita kerap membongkokkan bahagian badan, postur badan kita satu hari nanti akan nampak membongkok. Okey, itu kebanyakan yang ramai pelajar tidak tahu. Okey, apa yang saya cuba ajar adalah bengkokkan lutut dan keadaan badan boleh straight, tak perlu dibongkokkan. Okey. Bila lutut kita turunkan lutut kita dan bengkokkan sedikit,
postur badan kita akan nampak lebih stable. Okey. Apa yang kita perlu buat adalah letakkan bola di bahagian kaki kiri, selari ataupun sedikit ke dalam. Okey. Dan bukakan kaki kiri sedikit ke luar ataupun ke hadapan 45 degrees, kemudian bahu ke arah sasaran. Okey. Bila kita sudah bersedia, kita hanya perlu tolak bola, kepala dirapatkan dengan bola, kemudian pandang ke hadapan dan tolak. Sekarang kita akan melakukan kemahiran menolak bersama dengan atlet pelajar kita, Ali Nadim. Dan saya akan tunjukkan kepada dia bagaimana untuk melakukan kemahiran menolak. Okey Ali, ready? Ready. Okey, sasaran adalah di sebelah sana. Okey. Berkeadaan sedia. Berkeadaan sisi. Sisi, kaki kiri di hadapan. Okey. Bengkokkan sedikit lutut. Okey. Kaki kanan belakang lagi. Alright. Badan jangan terlalu bongkok. Okey, bola berada selari ataupun belakang sedikit daripada kaki kiri. Okey, turunkan kayu, rapatkan dengan bola. Okey, kaki belakang buka lagi sikit, besarkan lagi supaya kita lebih stable. Alright. Kalau dah bersedia, Ali boleh tolak dekat bahagian depan ke arah sasaran, okey? Okey, seterusnya kita akan lakukan kemahiran menahan. Okey, dalam sukan hoki, kemahiran menahan adalah perkara yang paling asas. Okey, untuk ansur maju kemahiran menahan, yang pertama kita bukakan kedua-dua kaki kita lebih kurang seluas bahu. Okey, kemudian lututkan bengkok sedikit menghadap ke arah sasaran. Okey, kemudian kaki sebelah kanan tarik ke belakang sedikit. Okey, so kedudukan badan akan seperti ini. Okey, kalau tadi kemahiran menolak berada sisi, kali ini kemahiran menahan kepala dan kita punya postur badan menghadap ke arah sasaran. Okey. Okey, beginilah keadaan kedudukan kaki dan juga badan. Kemudian kita hanya perlu fokus bola daripada arah sasaran kawan yang akan menghantar bola kepada kita. Dan bola itu perlulah sampai di bahagian kaki kiri dan juga kaki kanan. Okey, dan kita hanya perlu siku difleksikan, lutut dibengkokkan dan kedudukan kayu menegak. Menegak supaya bola tidak terlepas ke kiri dan ke kanan. Dan pastikan kita tahan bola menggunakan kepala kayu. Okey? Bola sampai, keadaan akan begini. Okey? Ini adalah keadaan ansur maju dia.
Okey, untuk aktiviti ketiga, kita akan belajar kemahiran menolak. Tapi perbezaan dia adalah kali ini kita akan melakukan tolakan secara dinamik ataupun bergerak. Kalau tadi kita lakukan aktiviti menolak secara statik, okey, kali ini kita akan lakukan tolakan secara dinamik. Okey. Langkah ansur maju pertama, kedudukan badan untuk menolak sama seperti yang pertama tadi, yang statik, okey. Kadang perlu bersedia menghala ke arah sasaran. Apa yang kita perlu ada penambahan adalah kita bergerak 1 ataupun 2 langkah ke hadapan dan akan lepaskan bola ataupun melakukan tolakan ke arah sasaran kita. Okey. Saya akan tunjukkan demo secara perlahan bagaimana saya bergerak ke hadapan dan melepaskan bola ataupun menolak bola ke arah sasaran saya. Okey. Keadaan bersedia seperti menolak statik, kemudian bergerak 1, 2 langkah dan tolak ke arah sasaran. Ikut lajak. Pergerakan saya lebih laju sedikit. Okey. Keadaan bersedia seperti menolak statik, bergerak ke hadapan dan tolak. Okey, itu adalah aktiviti ketiga, tolakan dinamik. Okey, untuk aktiviti keempat, kita akan melakukan menahan secara dinamik. Okey, di mana saya perlu berada dalam keadaan bersedia dan untuk melakukan tahanan secara dinamik, saya perlu bergerak ataupun kita perlu bergerak selangkah 2 langkah ke hadapan sebelum menerima bola yang dihantar oleh rakan sepasukan. Okey, sebagai contoh, keadaan dalam bersedia untuk bergerak ke hadapan dan saya akan bergerak 1, 2, 3 langkah dan bersedia dalam postur seperti kemahiran menahan. Mata ke arah bola dan sedikit pinggang dibongkokkan sedikit ataupun badan sedikit saja dibongkokkan dan dalam keadaan bersedia. Kemudian kita akan menahan bola. Okey, saya ulang balik. Okey, dalam keadaan bersedia, kita bergerak 1, 2 langkah ke hadapan dan bersedia untuk menahan bola. Okey. Kayu perlu di posisi 45 degrees, okey, untuk menahan bola yang datang. Dan paling mustahak adalah mata perlu tengok bola daripada arah sasaran. Itu paling mustahak sekali. Okey, sebagai contoh, saya akan menahan bersama dengan bola. Okey, 1, 2, 3. Okey, bola datang dan tahan. Okey, so pastikan kita tahan bola dalam range kaki kiri dan kaki kanan. Okey, dan pastikan juga kawan yang hantar tu tepat ke arah kita. Alright. Okey, saya akan buat demo secara lebih laju sedikit bersama dengan bola. Okey, berada dalam keadaan sedia. 1, 2, 3 ball. Okey, itu adalah aktiviti keempat, menahan bola secara dinamik.
sekarang saya akan menerangkan beberapa aspek keselamatan yang perlu ada. Okey, yang pertama, bila keadaan terbuka, cuaca panas, adik-adik di luar sana perlukan air minum secukupnya. Okey. Yang kedua, bila bermain hoki perlu ada shin pad ataupun pelapik kaki di bahagian keting ataupun di bahagian tulang kering kita lah. Okey. Yang ketiga, kalau adik-adik ada glove protection di bahagian tangan, pastikan adik pakai. Okey. Yang keempat, kalau ada mouth guard, pelindung gigi, pastikan adik-adik pakai juga. Okey. Itu semua adalah aspek keselamatan yang ada dalam sukan hoki. Okey. Harap adik di luar sana dapat menguasai dan mengetahui kemahiran teknik asas menolak dan juga menahan maupun secara statik ataupun secara dinamik. Ingat, practice make perfect. Okey, selepas kita melakukan beberapa aktiviti kemahiran dalam sukan hoki, dan yang terakhir perlulah kita melakukan aktiviti cooling down. Okey, kita ada dua aktiviti untuk cooling down ataupun exercise untuk cooling down. Yang pertama, hamstring, di mana kita turunkan badan ke hadapan sedikit, kaki diluruskan dan naikkan kita punya tapak kaki. Kaki kiri dibengkokkan sedikit. Okey, dan kita turun. Lalukan tangan di bahagian kaki supaya kita akan rasa bahagian hamstring di belakang. Okey. Selepas kita lakukan di sebelah kanan, tukar sebelah kiri. Okey, ulang aktiviti 10 hingga 15 kali. Okey, kalau adik-adik sudah bersedia, kita lakukan sekarang. Okey. Okey, turun kaki kanan dulu. Okey, itulah aktiviti yang pertama kita, hamstring secara statik untuk meregangkan otot di bahagian hamstring juga calf kaki kita. Okey, exercise yang kedua untuk aktiviti cooling down adalah calf. Okey, di bahagian betis belakang kita, di mana tangan diletakkan di bahagian pinggang dan kita hanya naikkan ataupun jengkitkan kaki sedikit. Alright? Kita akan rasa di bahagian calf kaki kita. Okey? Ulang aktiviti ataupun exercise 10 hingga 15 kali. Kalau ada adik sudah bersedia, kita mulakan. Okey, naik sama-sama. Okey, adik-adik di rumah, itulah dua exercise cooling down kita pada slot yang pertama ataupun kemahiran yang pertama. Okey, itu dia kemahiran asas sukan hoki di episod yang pertama ini. Memang sangat-sangat mengujakan sebab nampak macam mudah coach Tapi bila ada ansur maju dia tu memang kita perlu tahulah tentang susun atur dan juga gerak cara bagaimana untuk bermain hoki, menolak dan juga menahan. Jadi seperti biasa saya nak tinggalkan anda semua, adik-adik di rumah, untuk rakam aktiviti anda episod yang pertama ini, aktiviti menolak dan juga menahan bola di kawasan yang selamat, persekitaran yang baik, dan hantarkan kepada kami
kepada cikgu-cikgu anda, kepada coach juga boleh untuk kami tayangkan di episod yang seterusnya di Kemahiran Asas Sukan ini di slot aktif di Didik TV. Kita dah berada di penghujung, coach. Kita tinggalkan mereka dengan satu lagi kata-kata semangat dari coach. Silakan. Okey, untuk adik-adik di rumah, ingat practice make perfect. Betul tu. Kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM